muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberikan kesempatan nafas, diberikan kesempatan nikmat iman dan Islam untuk sama-sama kita berkumpul dalam satu majlis ilmu ataupun perkongsian berkaitan dengan merdeka dengan hijrah, insya-Allah. Tapi sebelum tu tuan-tuan, saya suka kalau tuan-tuan, terutama lelaki lah, dapat rapat-rapat ke depan. Tuan-tuan rapat-rapat ke depan. Sebab apa? Sebab zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, ketika mana ada majlis pengajian ilmu, diberitakan dan diriwayatkan bahawa daun-daun tu takkan jatuh ke tanah. Jadi kalau tuan-tuan dapat ambil fadilat tu, itu lagi elok lah kan. Lagi elok. Jadi saya mengajak tuan-tuan semua untuk rapat lagi depan. InsyaAllah. Tuan-tuan yang mulia, InsyaAllah seperti biasa kuliah-kuliah saya sebelum ni, kita mulakan dengan sedikit zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan kepada hati kita, dan mudah-mudahan Allah berikan rahmat dalam hidayah dan hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Sama-sama ikut tuan-tuan. Allah 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 ya Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan yang mulia, satu hari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada peristiwa pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muttalib, ketika itu keadaan teramat-amat teruk. Bagaimana mereka ini diboikot sehinggalah mereka tidak mampu untuk membeli makanan. Ada yang dapat makan pun secara sorok-sorok. Jadi keadaan genting ketika itu, selama 3 tahun mereka ini diboikot di satu perkampungan sahaja. Tuan-tuan boleh tengok slide tersebut. Mereka diboikot semua sekali di perkampungan Abu Talib. Jadi ketika mana diceritakan, diriwayatkan satu kisah, satu hari ini seorang sahabat dia nak pergi buang air. Dia nak pergi buang air, jadi dia pun pergi buang air satu tempat.
Bila mana dia buang air tu tuan-tuan, dia punya percikan air kencingnya tersebut tu dia dengar dengan keadaan yang lain. Saya tak pastilah tuan-tuan pernah atau tidak kan, buang air di tempat ataupun di tanah atau sebagainya. Tapi saya dulu waktu pasukan latihan pegawai simpanan, saya pernah buang air di hutan lah kan. Jadi keadaan tersebut bila kita buang air terus ke tanah, dia seumpama ada absorber bawah tanah tu kan, tak akan bunyi air, percikan air tersebut. Tapi bila mana seorang sahabat ni buang air, dia dengar ada satu perkara yang pelik dengar. Umpama air kencingnya tu turun pada satu tempat, ada satu something yang dia turun, tempat ada satu something. Jadi bila mana sahabat tersebut cek, rupa-rupanya air kencingnya tersebut jatuh pada satu kulit binatang. Satu kulit binatang. Jadi punyalah keadaan mendesaknya keadaan ketika itu. Mereka sahabat radhiyallahu anhum ini ambil kulit tersebut, basuh, rebus dan makan. Saya nak cerita ni tuan-tuan, kenapa saya cerita berkaitan dengan perkara ni adalah saya nak gambarkan betapa teruknya keadaan pemboikotan waktu ketika tu kan. Sehingga kan kita kalau makanan kita jatuh ke bawah pun kita tak akan, kita kata buang je lah kan. Tapi sahabat waktu ketika tu, hatta makanan tersebut dah dicurahkan dengan air kencing pun dia sanggup basuh lagi, dia sanggup rebus, dia sanggup makan. Betapa teruknya keadaan ketika itu. Dalam satu penulisan yang dibuat oleh Datuk Mufti Wilayah, beliau mengatakan bahawa tanda aras sebuah kemerdekaan dalam Islam tidak lain dan tidak bukan adalah Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Jadi kita tengok sedikit. Kalau tuan-tuan boleh nampak ni kan, saya ada sediakan slide bagaimana garis masa perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana peristiwa pemboikotan tersebut berlaku pada tahun ke-7 Hijrah. Tahun ke-7 Hijrah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di boikot sehinggalah tahun bukan tahun ke-7 Hijrah, tahun ke-7 kenabian. Tahun ke-7 kenabian. Sehinggalah ke tahun ke-10, 3 tahun berlaku berturut-turut tersebut, dan akhirnya ada peristiwa yang aneh-aneh. Tuan-tuan pun tahu berkaitan peristiwa tersebutlah. Dan peristiwa Fathu Makkah tu berlaku pada, tuan-tuan boleh tengok sini kan. Fathu Makkah kita tengok di sini ada di kawasan itu. Tahun ke berapa ni? 8 Hijrah berlakunya Fathu Makkah. 8 Hijrah berlaku Fathu Makkah. Persoalannya tuan-tuan, saya nak bawa kepada tuan-tuan semua, malam ni tajuk kita adalah Merdeka dengan Hijrah. Kenapa saya bawa tajuk ni? Sebabnya kita baru saja melepasi satu fasa ataupun satu hari di mana hari tu merdeka, esoknya pula sambutan Ma'al Hijrah kan. Jadi kita nak bawa balik semula kenapa kita nak bincangkan berkaitan dengan tajuk Merdeka dan Hijrah ni. Berdasarkan daripada kisah yang tadi saya sebutkan tadi, ini antara punca utama mengapa iman sahabat tersebut kuat. Antaranya adalah teguh dengan minda akhirat. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, ketika mana awal fasa-fasa Makkah, juz Amma ni, juz 30 ni antara surah-surah yang diturunkan awal. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, tuan-tuan boleh tengok, puan-puan boleh tengok tafsir Al-Quran, kisah berkaitan dengan juz Amma ni semua berkaitan dengan perkara-perkara akhirat. Majoriti berkaitan dengan perkara-perkara akhirat. Mana kata ketika mana kita kadang pelik, kenapalah sahabat ni macam terlalu kuat iman kan. Bilal bin Rabah diseksa sedemikian rupa, bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang Ammar bin Yasir kan, sahabat diboikot. Tidak pula mereka ni rasa macam menyesal. Sebab apa? Sebab mereka ni hari-hari keadaan ketika itu, mereka hari-hari diceritakan dengan akhirat, nanti dapat syurga, nanti akan diseksa, nanti akan, hari-hari mereka dengar daripada Rasulullah SAW berkaitan dengan kisah-kisah akhirat. Kita tuan-tuan, kalau kita selalu bicara berkaitan bola, hari-hari kita akan masuk dalam fikiran kita bola lah. Malam ni Malaysia lawan Indonesia kan. Bila hari-hari kita dibentangkan berkaitan dengan kereta, hari-hari kita akan rasa oh hidup kita berkaitan kereta je. Bila hari-hari kita dibentangkan berkaitan dengan gaji, kesempitan hidup, hari-hari kita berkaitan itu je lah. Tapi sahabat Nabi radhiyallahu anhum,
hari-hari dibentangkan dengan minda akhirat, kisah-kisah akhirat. Sehubungan dengan itulah mereka ini, minda mereka, hati mereka ini terpaku dengan perkara-perkara akhirat. Ini antara punca utama. Apa lain teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya sentiasa berada dalam persekitaran yang baik dan sahabat-sahabat yang mengajak pada kebaikan. Ini antara faktor-faktor mengapa mereka ini mempunyai satu keimanan yang kuat sehingga mereka berlakulah apa saja pada mereka pun mereka tidak berpatah arah. Terusnya kita balik semula pada diri kita ni. Benarkah kita ini telah merdeka? Kita balik semula. Benar tak kita ni tengah merdeka? Sebenarnya saya pun rasa janggal bila duduk. Jarang ni ceramah duduk kan. Jadi itu yang tapi tak apalah tuan-tuan kan. Saya nak tanya tuan-tuan, benar tak kita ni telah merdeka? Dah 62 tahun, tapi merdekakah kita sepenuhnya? Saya bagi contoh tuan-tuan. Katalah satu hari tuan-tuan puan-puan, rumah tuan-tuan puan-puan dipecah masuk oleh pencuri. Dipecah masuk oleh pencuri. Bila mana tuan-tuan puan-puan, rumah tuan-tuan dipecah oleh pencuri, akhirnya mereka ni ambil barang tuan-tuan. Ambil barang, pukul dan sebagainya, dia lari. Apa perasaan tuan-tuan? Ketika mana keadaan ketika tu kita hanya rasa macam kita nak balik hak kita yang asal. Kan? Kita nak pencuri tersebut dihukum, barang kita tu kita dapat balik. Betul tak? Kan? Biasanya kalau kita baru-baru ni waktu hari raya puasa baru ni, saya nak balik ke Johor daripada Batangkali masa tu, kereta saya dipecah. Kan? Kesilapan saya jugalah, ada letak beg dalam kereta tersebut. Jadi kereta cermin kereta tu pecah. Apa yang saya fikir, saya nak, ya Allah, kalau aku dapat pencuri memang kena betul ni kan. Asalkan dia dapat ganti balik duit cermin tu pun dah cukup lah kan. Sebab apa? Kita bila kena sesuatu musibah, kita nak kembali kepada asalnya. Kita bukan nak apa sangat pun, tapi kita seboleh-bolehnya kita nak kembali kepada asal. Persoalannya tuan-tuan, saya nak bawa contoh ni. Kita ni sebenarnya merdeka ke tak merdeka? Saya nak tanya tuan-tuan, apa yang kita dapat, apa yang kita ada sebelum merdeka ni? Sebelum kita merdeka dulu kita ada apa sebenarnya? Ini kita tengok kronologi ringkas. Ni banyak dalam sejarah-sejarah. Kita belajar sejarah, memang kita akan diceritakan tentang perkara ni. 1957 kita merdeka. 1946 Malaya Union, orang Melayu waktu tu menentang dengan tersangat kuat. 16 Ogos 1945 Jepun menyerah kalah. 14 hari MPAJ menguasai negara ketika itu kan. 1941 Jepun masuk. 1824 perjanjian Inggeris Belanda, bermulanya Inggeris menguasai tanah Melayu kan. 1641 Belanda menang melawan Portugis. 1511 Alfonso de Albuquerque, Portugis menawan Melaka. Sebenarnya kita merdeka ni bila tuan-tuan? Kita merdeka memang 1957. Tapi keadaan asal sebelum merdeka tu bila? Tahun 1511. Cuba kita tanya balik. Sebelum tahun 1511 tu kita ada apa sebenarnya? Persoalannya kita biasa bila kita merdeka ni kita akan cakap, oh kita akan ingat keadaan Tunku Abdul Rahman sebab merdeka. Kita akan ingat kisah di mana ada seorang perempuan sanggup menghadiahkan rantai emas ni untuk bawa Tunku Abdul Rahman pergi ke London. Kita akan ingat kisah-kisah tersebut, kisah-kisah perjuangan kemerdekaan ketika tu. Tapi kita kena tengok apa kisah sebelum kita dijajah, iaitu pada tahun 1511 tersebut tuan-tuan. Ramai kita ni sekarang ni kita fikir merdeka, tapi kita fikir dalam konteks kita dijajah. Kita tak fikir 1511 tu kita sebagai penduduk tanah Melayu ni apa ada, apa sebenarnya ada pada kita. Jadi kita tengok apa kita ada. Ini tuan-tuan antara beberapa pengkhianat-pengkhianat yang datang ke tanah air kita. Tapi kalau tuan-tuan boleh tengok, di sekitar di negara kita ada tugu-tugu mereka kan, ada tugu-tugu mereka. Francis Light 1786. Ini semua dia datang ke Pulau Pinang ketika itu. Hajatnya hanyalah untuk menolong Sultan Abdul Rahman ketika itu. Sultan Abdul Rahman Sultan Kedah
Sultan Kedah ketika itu bergaduh dengan Siam, berperang dengan Siam. Jadi ketika keadaan tersebut, Sultan Kedah ni meminta pertolongan British. Dia panggillah Francis Light untuk datang. Jadi bila mana keadaan tersebut berunding, Sultan Kedah ketika itu menjanjikan Pulau Pinang kepada Francis Light. Ini antara kisah-kisah awal bagaimana Inggeris datang ke tanah Melayu. Saya tak cerita berkaitan Portugis lagi. Portugis datang 1511. Itu pun berdasarkan dengan, kalau kita tengok balik sejarah, bagaimana ada pengkhianat-pengkhianat daripada orang kalangan orang Melayu itu sendiri. Tapi ini saya cerita berkaitan dengan Inggeris pula. Stamford Raffles 1819. Stamford Raffles ni menawan mana tuan-tuan? Singapura, kan? Singapura. Ketika mana tersebut adalah kisah ketika itu Kesultanan Johor bergaduh sesama sendiri. Waktu tu Sultan Johor, adik-beradik dia bergaduh sama sendiri. Adik yang naik dia punya sultan, abang dia tak naik jadi sultan. Jadi dia bergaduh. Dia minta tolong dengan Inggeris. Akhirnya tergadiahlah Singapura. James Brooke 1841 datang ke Sarawak. Ketika itu Raja Muda Hashim Sultan Brunei. Raja Muda Hashim Sultan Brunei ketika itu sedang berperang melawan pemberontakan kaum Dayak. Jadi dia nak minta tolong. Padahal Brunei dulu tuan-tuan besar. Daripada, kalau tuan-tuan ingat balik sejarah, Brunei itu daripada Kesultanan Sulu ataupun Filipina tersebut turun sampai ke Kuching. Sekarang ni Brunei itu tinggal secuek macam tu je. Kalau tuan-tuan tengok balik sejarah, Brunei ni sangat besar ketika keadaan tersebut. Tapi akhirnya James Brooke ni akhirnya dia makan sikit yang sampailah jadilah dia sebagai Raja Putih Sarawak. Dan akhirnya keluarga-keluarga dia menguasai Sarawak ketika itu. Andrew Clark 1874. Ini yang membawa kepada Perjanjian Pangkor. Perjanjian Pangkor ni pun sama juga tuan-tuan, kan? Semua kisah-kisah berkaitan dengan kemasukan mereka ni adalah kisah kerana apa? Kerana tamak kepada harta, nafsu dan sebagainya. Sebab tu saya kongsikan ayat Quran ni, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Dengan yang demikian, bagaimana fikiranmu wahai Muhammad terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang dipatuhinya? Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan ia pula disesatkan Allah kerana diketahuinya. Mana kata dalam ayat ni Allah nak kata orang yang menjadikan Tuhan, orang yang menjadikan nafsu dia, jiwa dia sebagai Tuhan, mereka sangka mereka ni pandai. Akhirnya Allah sesatkan mereka. Tengok kisah tadi tu yang saya sebut berkaitan dengan Francis Light. Mereka ni fikir mereka pandai. Sultan Kedah fikir masa tu mereka pandai. Oh, nak selesaikan masalah ni aku jemput British, kan? Dia nak selamatkan kedudukan dia, nak selamatkan nafsu dia. Jadi dipanggil British. Tapi Allah sesatkan dia, menyebabkan dia sendiri terhina. Stamford Raffles juga sama juga keadaan itu. Ketika mana keadaan dulu, begitulah keadaannya. Bila mana pemimpin-pemimpin dahulu mengutamakan nafsu mereka, akhirnya tergadailah tanah Melayu ketika itu. Kita tengok lagi beberapa sejarah. Tapi jangan kita lupa beberapa tokoh-tokoh pahlawan. Ini antara ulama-ulama yang menentang British ketika itu. British dan Portugis. Gambar pertama ni siapa tuan-tuan? Yang ujung sekali. Siapa tahu? Ni tuan-tuan mungkin jarang tengok muka ni. Inilah siapa dia? Masjid yang tersenggam indah di Cyberjaya, Raja Haji Fisabilillah. 1784 dia mengetahui angkatan perang Johor, Riau dan Lingga untuk melawan dengan Portugis ketika itu. Kita tengok balik Portugis tadi masuk bila tuan-tuan? Portugis masuk pada 1511. Saya minta maaf tuan-tuan, ni dia melawan Belanda. Raja Haji Fisabilillah melawan Belanda. Jadi ini yang kedua apa dia? Kedua siapa dia? Kedua Dol Said. Dia tulis nama lah, tuan-tuan tengok. 1831, 1832 tempoh penentangan dia. Saya tunjuk berapa tempoh penentangan dia. Yang ketiga siapa agak tuan-tuan? Ini Datuk Maharaja Lela. Menentang di Perak, seorang pembesar di negeri Perak, menentang Inggeris ketika itu. Yang bawah ni Tok Kupaloh, seorang ulama hebat. Ketika mana Datuk Bahaman
Ketika mana Tok Gajah masa tu berperang melawan Inggeris, tapi mereka akhirnya nak kalah. Jadi dia meminta bantuan kepada Tok Kupaluh, seorang ulama hebat, untuk meniupkan semangat jihad di kalangan orang-orang Melayu ketika itu. Ini siapa tuan-tuan? Ini tidak lain tak bukan Tok Janggut, Awang Mat Hanas kata saya nama benar dia. Dan seterusnya ini adalah Haji Abdul Rahman Limbong, juga salah seorang tokoh ulama yang menentang ketika 1920-an sehinggalah 1928. 1928 Haji Abdul Rahman Limbong ini dibuang negeri ke Makkah. Dibuang negeri akibat penentangan beliau inilah. Tuan-tuan perasan tak berkaitan dengan ini? Saya bawa, walaupun tuan-tuan pelik sikit dengan perkongsian kuliah malam ni, saya nak bawa berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan kenapa saya nak bawa berkaitan sejarah ni. Sebab tuan-tuan perasan tak, dalam Al-Quran berapa banyak kisah ataupun cerita yang Allah ceritakan dalam Quran tersebut, kan? Apa sebenarnya Allah nak bawa ni? Allah nak bawa satu perkara yang penting, iaitu kita nak belajar sesuatu dari peristiwa tersebut, kan? Dalam suratul Kahfi, surah Kahfi ada 4 kisah tuan-tuan. Hatta turunnya setiap surah tersebut pun ada sebab nuzulnya, kisahnya bagaimana turun tersebut. Allah nak ajar kita dari kisah-kisah tersebut apa pengajaran yang kita boleh apply dalam kehidupan kita, apa pengajaran yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Sebab tu saya nak bawa berkaitan tuan-tuan malam ni, kita nak bincangkan sedikit berkaitan dengan sejarah. Sebab kita nak apa kita boleh belajar daripada sejarah tersebut. Hari ni ramai daripada kita, terutama anak muda pun, kita tak tahu berkaitan sejarah. Ada malah mengikut kajian baru-baru ni, saya baca satu kajian tu, hatta ada beberapa orang anak muda tak kenal pun siapa Tuanku Abdul Rahman. Tak kenal. Nak apa berkaitan dengan rukun negara pun tak kenal. Sebab apa? Sebab mereka tak pentingkan tentang kemerdekaan ni. Sejarah tak penting. Sebab itu bila kita tak pentingkan berkaitan sejarah, kita tak pentingkan berkaitan dengan kisah-kisah lama ni, maka kita akan berada di dalam kegelapan. Kita akan tak tahu nak keluar mana. Jadi kita balik semula, apa sejarah asal kita? Daripada Perlis sampai ke Johor, Sabah, Sarawak ni sebenarnya dia berdasarkan kepada 2 kesultanan besar. Apa dia tuan-tuan? Pertama, Kesultanan Melayu Melaka. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana daripada kesultanan kita tahun 1511 tersebut, daripada Patani Thailand ni, bagaimana kerajaan Kesultanan Melayu Melaka dulu sampai turun ke Kepulauan Lingga ni. Kita sekarang sampai sini je, ujung tanah ni, Johor lah, kan? Johor. Kita tak pernah fikir pun berkaitan dengan Lingga bawah ni. Tak ada fikir pun, kan? Sedangkan itulah wilayah kekuasaan Kesultanan Melayu Melaka suatu ketika dulu. Sebab apa kita tak fikir? Sebab kita dah dipecah-pecahkan. Daripada dulu Kesultanan Melayu Melaka ni, kalau saya tak jumpa lagi secara spesifik ataupun secara kaitan Kesultanan Melayu Melaka dengan Turki Uthmaniyah. Yang ada saya jumpa Kesultanan Aceh Darussalam. Nanti kita tengok Kesultanan Aceh Darussalam. Tapi ketika mana tahun 1511 tersebut, ketika mana Kesultanan Melayu Melaka ni jatuh, Turki Uthmaniyah, kerajaan Turki Uthmaniyah menghantar bala tenteranya, armada lautnya, dengan disertai dengan Kesultanan Aceh Darussalam untuk melawan dengan Portugis ketika itu. Nak kata apa tuan-tuan? Nak katanya betapa hebatnya kesultanan kita dulu. Sekarang ni kita dengan Indonesia tak habis-habis gaduh, kan? Bola, tak kisahlah apa-apa. Kita rasa apalah orang Indonesia ni menyebuk dekat tanah air kita, kan? Sebab apa? Sebab kita dah dipecah-pecahkan. Kita dah dipecah perintahkan. Kita tak fikir pun yang kita ni sebenarnya satu rumpun, satu bangsa yang besar, satu bangsa yang hebat suatu ketika dulu. Ini kisah yang dilenyapkan. Bila mana kemerdekaan negara kita, kita tak dibentangkan berkaitan dengan kisah kita hebat dulu. Tak ada. Betul tak? Bila mana kita merdeka, hatta dalam sejarah Malaysia yang kita belajar pun, kat sekolah-sekolah kita tak ada belajar sangat pun berkaitan dengan kehebatan kita suatu ketika dulu. Yang kita belajar tahun 1511 Portugis masuk. Lepas tu berlakulah proses-proses menuntut kemerdekaan. Itu je kita belajar. Tapi kehebatan kerajaan terdahulu, kerajaan Islam terdahulu, kita tak belajar. Sebab apa? Kita penjajah ni dia yang buat sejarah. Siapa yang menang, dialah yang akan tulis sejarah. Jadi dia tulis sejarah sekadar 1511 saja.
1511 Portugis masuk. Sebab apa? Sebab dia nak bayangkan bahawa orang Melayu dulu kolon, kan? Sedangkan kita tahu orang Melayu dulu bahasanya adalah lingua franca. Orang Arab, orang Inggeris semua cakap bahasa Melayu. Sekarang ni bahasa Melayu kita apa je tak? Atau orang Melayu sendiri pun malu nak berbahasa Melayu, kan? Melayu malu nak berbahasa Melayu. Kadang-kadang kat masjid tu saya pernah uruskan jenazah, ada waris tersebut Melayu, tapi dia nak speaking dengan saya. Dia speaking, saya faham je speaking kan, tapi saya balas Melayu balik. Dia speaking balik, saya balas Melayu balik. Tak habis-habis speaking dia, kan? Atau Melayu sendiri pun nak mengagungkan bangsanya pun terasa teramat malu, kan? Inilah sejarah kita, tuan-tuan. Sebab tu bila saya tengok, kadang-kadang kita selalu sangat bergaduh dengan Indonesia ni, orang Indonesia, sedangkan dia pun rakan-rakan kita. Orang Indonesia pun selalu sangat gaduh dengan kita, sedangkan kita ni satu rumput. Kalau kita balik, kita tengok balik sejarah 1511, sebelum 1511 tu kita ni apa sebenarnya? Sebab tu saya cakap tadi, bila kita dipecah masuk rumah, kita bukan nak apa sangat, kita nak keadaan kita kembali kepada asal. Ni kita merdeka ni, kita bukan apa, kita nak tengok balik apa asal kita. Inilah asal kita. Tanah Melayu asal kita macam inilah keadaannya. Bagaimana penyatuan yang besar, sangat besar ketika itu. Ini Kesultanan Brunei, tuan-tuan. Tengok besarnya Kesultanan Brunei. Ini ketika zaman Sultan Bolkiah, zaman kegemilangan Kesultanan Brunei. Besar daripada Filipina. Ni Filipina, tuan-tuan, turun sampai ke sini. Ini Kuching lah ni. Betapa besarnya kerajaan Brunei ketika dulu. Sekarang ni tinggal secoet kat sini je, sikit je. Sebab itu antara sebab punca-punca bila mana sultan terdahulu mengagungkan hawa nafsu masing-masing, kan? Ini memanglah itu kesilapan sultan terdahulu, tapi kita nak belajar juga supaya kita ni zaman sekarang ni macam-macam perkara berlaku kat negara kita. Jadi apa yang kita kena buat? Ini siapakah kita sebenarnya? Inilah Kesultanan Melayu Melaka 1402 hingga 1511. Kesultanan Aceh Darussalam bermula 1496 hingga 1903, tapi di bawah menerima naungan Turki Uthmaniyah pada tahun 1566 hinggalah 1903. Ini ketika mana Kesultanan Aceh. Sebab tu bila mana Melayu Melaka ni jatuh, Kesultanan Melayu Melaka ni jatuh 1511, Aceh minta bantuan kepada Turki Uthmaniyah untuk bantu. Sebab apa? Walaupun Melaka tersebut bukan di bawah Turki Uthmaniyah, tapi dia tetap sebagai satu agama Islam ini. Jadi saya rasa kita berhenti dulu, azan kalau ni kita azan dulu. Allah
La haula wala la haula. Okey tuan-tuan, kita sambung sikit Jadi inilah kita sebenarnya. Kita jangan terlalu terperangkap dengan keadaan kemerdekaan yang kita selalu sambut 1957. Tapi kita kena sedar siapa diri kita sebenarnya. Diri kita sebenarnya adalah sebelum 1511 tersebut. Sebelum kita dijajah. Sebelum kita dijajah apa? Kita berada di bawah satu kekuasaan yang besar, Kesultanan Melayu Melaka. Walaupun bukan di bawah direct pentadbiran kerajaan Turki Uthmaniyah ketika itu, tetapi bila mana Melaka jatuh, Turki Uthmaniyah atas asbab kita ni se-Islam, satu akidah dengan mereka, Turki Uthmaniyah sanggup menghantar bala tentera. Jauh tuan-tuan. Pada hujung ke sana tu, nak datang ke sini jauh. Dengan bantuan kerajaan Aceh Darussalam. Bagaimana mereka datang membantu, tapi akhirnya ketika itu pun Turki Uthmaniyah dah mula lemah. Jadi akhirnya mereka pun kalah. Tapi nak kata tuan-tuan, bagaimana penyatuan umat Islam dulu, kita ni siapa sebenarnya? Adalah kita satu penyatuan umat Islam yang sangat besar. Kita tak sedar sebelum kan? Saya cerita antara satu kisah daripada Bani Abbasiyah. Satu hari antara Bani Abbasiyah, antara khalifah yang terkenal adalah Khalifah Al-Mu'tasim. Satu hari ketika mana di satu tempat di area-area Turki tersebut, ataupun dah dekat dengan kerajaan Rom ketika tu, kerajaan Rom. Jadi ada satu perempuan Muslim ni, dia hampir di rogol kan. Jadi bila mana dia diperkosa di tepi-tepi, sebab masa tu dah dekat-dekat dengan kerajaan kerajaan Kristian ketika itulah kan. Jadi kekuasaan tersebut mereka dah mula nak masuk pada kekuasaan yang hujung-hujung tersebut. Ketika itu pusat kerajaan Bani Abbasiyah adalah berada di Baghdad kan. Jadi ketika mana seorang perempuan Muslim ni dianiaya sedemikian rupa, jadi dia menjerit apa dia? Dia menjerit, ya Mu'tasim, ya Mu'tasim, ya Mu'tasim. Kalau ikut logik kita, Mu'tasim tak akan dengar pun. Sebab apa? Jauh jaraknya antara Turki nak sampai ke Baghdad tu jauh kan. Jadi ada, nak dikisahkan cerita, ada seorang daripada orang Islam tu mendengar, dan dia datang jauhan, sanggup datang ke Baghdad untuk memberitahu kisah tersebut kepada Khalifah Mu'tasim. Jadi Khalifah Mu'tasim ketika itu, walaupun jauh ke atas sana, dia menghantar utusan dia. Dia kata, kau kena lepaskan, kerajaan kena lepaskan perempuan tersebut. Kalau tidak, kami akan hantar satu gerombolan tentera yang mana hadapannya adalah berhadapan dengan kamu, dan akhirnya adalah berakhir di Baghdad. Tapi kerajaan tersebut tak indah, ambil indah tak indah. Akhirnya Khalifah Mu'tasim menghantar satu gerombolan tentera untuk membebaskan hanya satu orang perempuan. Inilah kita keadaan ketika mana dulu. Walau satu orang dihina, perempuan dihina, tapi Khalifah mengambil satu tanggungjawab yang penting. Kita sekarang macam mana tuan-tuan? Kan? Hatta agama kita dihina kat negara kita pun kita ambil buat tak tahu je. Kan? Saudara mara kita yang susah kan, disindah ni pun antara banyak orang yang susah. Asnaf-asnaf banyak juga disindah. Adakah kita ambil kisah kepada mereka ni? Kan? Kita tengok keadaan kita, bagaimana keadaan kita sekarang ni. Sangat jauh dengan peristiwa-peristiwa zaman kegemilangan Islam satu ketika dulu. Ini antara saya nak beritahu tentang berkaitan dengan kaitan
bendera Kesultanan Johor. Dulu pun Sultan Sir Abu Bakar pernah mendapat hadiah untuk dikahwinkan dengan antara kerabat diraja kerajaan Turki Uthmaniyah. Tuan-tuan boleh cek sejarah tersebut. Jadi akibatnya benderanya pun lebih kurang sama. Bendera Kesultanan Aceh macam ni. Tengok ni, memang sama, lebih kurang sama sangat dengan bendera kerajaan Turki Uthmaniyah ketika tu. Hatta yang ni Sultan Mehmed IV ni kan, memakai fes ni macam songkok kita lah. Songkok kita itu pun, songkok kita pun diceritakan, diriwayatkan bahawa berasal daripada Turki Uthmaniyah. Sebab itu ada kaitan dengan keadaan kita. Ini saya tunjuk kerajaan Nabawi dan manhaj Nabawi. Ali Abi Talib, Uthman Affan, Sayyidina Umar Al-Khattab kan. Kisah ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab ni satu kisah yang lain juga. Ada satu kisah ketika mana Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab ni, ketika itu Sayyidina Amr Al-As, seorang gubernur Mesir ketika itu, anak kepada Sayyidina Amr Al-As ni, dia bermain dengan salah seorang hamba. Jadi dia bermain kuda, apa saya tak ingat kisah tersebut. Jadi bila mereka ni bermain kuda, hamba tersebut menang. Bila hamba tersebut menang, yang anak kepada Khalifah, anak kepada Amr bin As, gubernur Mesir ni, dia tak wati, dia pukul kepala hamba ni. Akhirnya ayah kepada lelaki tersebut mengadu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab datang kepada Amr Al-As, menghantar utusan, mengatakan, adakah kamu, bilakah lagi kamu nak mengeluarkan manusia daripada kehambaan kepada Allah kan? Maksudnya nak kata, lebih kurang mafhumnya, lebih kurang nak kata manusia ni adalah merdeka sebenarnya kan, merdeka, ahrara, merdeka. Kita bukannya apa, ada diperbudak-budakkan, diperhambakan. Jadi janganlah kita rasa kita berkuasa, kita sedar-sedar nak pukul orang. Kita sedar-sedar ada jawatan kat dalam satu taman, kita sedar nak sendiri orang. Jangan. Itu bagaimana khalifah-khalifah dulu memainkan peranan penting dalam masyarakat tersebut. Inilah punca mereka ni mengambil penting kepada mereka, iaitu berdasarkan hadis Nabi SAW, perumpamaan kaum mukminin dalam berkasih sayang dan persaudaraan sesama mereka adalah seperti satu jasad. Jika salah satu anggota badan sakit, maka seluruh badan akan turut merasa sakit dengan berjaga malam dan demam. Ini bagaimana keadaan kita suatu ketika dulu. Kita tengok keadaan kita Palestin. Berapa banyak negara-negara umat Islam, 60 lebih negara umat Islam, tapi sampai sekarang pun tak mampu untuk mendaulatkan Palestin. Tuan-tuan pun tahu kisah tahun lepas bagaimana Qatar diboikot hatta oleh penjaga dua tanah haram, Saudi Arabia. Diboikot oleh kerajaan Bahrain. Itu sesama Islam tu kan, mereka boikot sesama sendiri. Mereka boleh boikot Qatar, tapi mereka tak boleh boikot Israel. Betapa lemahnya keadaan kita ketika ni. Ini Syariah. Apa kita hanya tengok aja sekarang, tuan-tuan. Tak ada rasa apa-apa pun. Ini keadaan di Kashmir, mereka dikawal dengan ketat. Keadaan semasa di Kashmir. Ini keadaan di Rohingya kan? Dan ini keadaan di Uyghur. Ini peristiwa-peristiwa zaman sekarang, tuan-tuan, yang kita tak ada ambil kisah sangat pun. Kita tak rasa pun mereka ni saudara mara kita kan? Kita tak ada. Kalau kita rasa setiap kali kita solat, kita akan doakan. Kita solat sendiri-sendiri, solat malam, solat duha, dan kita akan doakan mereka. Tapi kita tak doakan mereka pun sebab kita tak rasa kasih sayang sesama kita. Sebab kita yang tahu, negara Malaysia merdeka 1957. Negara Indonesia merdeka 1945. 45, 46 macam tu kan? Sebab apa kita dipecah-pecahkan. Jadi bila kita dipecah-pecahkan ni, kita tak mengambil satu iktibar yang besar berkaitan dengan kesatuan umat Islam. Sebab itulah kita dijajah. Jadi balik pada tajuk kita, apa yang kita nak hijrah, ada 4 perkara nak saya sedangkan kepada tuan-tuan. Pertama, kita kena mulakan kajian kepada Al-Quran dan hadis Nabi akhir zaman. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalha. Maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Kita ni Al-Quran banyak, kita tak cuba tengok ke apa isi Al-Quran tersebut kan? Atau hati kita ni sebenarnya dah terkunci. Bila kita baca baik-baik betul Al-Quran tersebut, insya-Allah kita boleh keluar daripada apa yang kita berlaku sekarang ni. Apa lain? Satukan umat dengan ajak kepada saf solat berjemaah. Ni tuan-tuan mungkin dah baik-baik ni datang solat berjemaah. Tapi tuan-tuan ajak tak jiran-jiran kan? Anak-anak yang mana jarang nak datang solat, kena ajak. Sebab tu tanda aras sesuatu masyarakat tersebut kita boleh tengok pada surau, pada masjid dia.
Bila mana surau dia penuh, insya-Allah masyarakat dia akan harmoni. Sebab apa? Sebab ni kita baca tengok hadis ni. Hendaklah kamu luruskan saf kamu atau Allah akan memecah belahkan kesatuan kamu. Tengoklah. Mana kata kita tak luruskan saf pun, Rasulullah ada kata Allah akan bagi satu malapetaka kepada kita. Kita akan berpecah belah. Apatah lagi tak semayang kat dalam surau dia masjid. Sebab tu tuan-tuan tengok ni, bagaimana keadaan kita nak luruskan saf. Kadang-kadang saya pun tadi perasan tengok ada berapa masih renggang lagi. Kena tengok betul-betul. Kan? Sebab apa? Kalau kita tak pentingkan perkara ni, tengok sama-sama. Yang penting luruskan tumit ni. Kan? Kalau tak bersentuh ni pun ada riwayat kata tidak mengapa. Yang penting bahu sama bahu ni mesti bersentuh. Tuan-tuan kena tengok. Setiap kali tuan-tuan naik balik untuk rakaat kedua, tuan-tuan pun kena check benda ni. Kan? Saya diberitakan perempuan kadang-kadang perempuan bila solat berjemaah dia akan jarak-jarak. Saya tak tahulah keadaan sebenar, tapi isteri saya pun dia kadang-kadang semayang kat masjid, dia tengok perempuan ni solat jarak-jarak. Itu pun satu perkara yang tak patut. Sebab apa? Sebab kita kena rapatkan saf. Kan? Rapatkan saf. Macam inilah keadaannya. Bila mana bangun rakaat kedua tersebut, kita kena betulkan balik saf kita. Ini perkara yang kedua. Tapi kalau perempuan, janganlah sampai kita terpijak kain sebelah kan. Jatuh pula nanti. Tapi sekadar rapat tu biarlah rapat yang janganlah sampai nampak jarak sangat. Yang ketiga apa dia? Kukuhkan ekonomi Islam. Ini kempen yang sangat baik pada ketiga waktu dengan ini. Tapi saya nak fahamkan tuan-tuan, kita bukan boikot pada kawan-kawan kita yang lain tersebut. Ada kita terlalu sangat kita boikot kedai Cina, kita boikot. Jangan sampai macam tu tuan. Kita hidup dalam masyarakat majmuk. Apa yang kita sarankan adalah kita kempen beli produk Islam. Sebab apa? Al-mu'min kal-bunyan. Al-mu'min kal-bunyan. Mukmin dan mukmin itu seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Mereka ni saling menguatkan antara satu sama lain. Jadi kita ni sebagai orang Islam, kita dah tahu kedai ni orang Islam, kita kena support orang Islam lah. Kan? Kita kena support orang Islam. Sebab kawan-kawan kita yang lain pun dia selalu beli dengan kedai-kedai dengan kawan-kawan dia. Tapi kita sebagai orang Islam, kita tak penting pun pada kawan-kawan kita yang Muslim. Dan yang terakhir sekali adalah jaga akhlak kita Islamiah. Baru-baru ni saya ada cerita daripada khutbah Jumaat saya yang dua minggu lepas. Saya ada sentuh berkaitan perkara ni. Saya ceritakan bagaimana mu'allaf daripada China yang kita Islamkan beberapa minggu yang lepas tersebut mengatakan pada mulanya mereka ni dia ni tak percaya dengan orang Islam sebab dia tengok akhlak orang Islam ni teruk. Tapi bila mana dia buka pada Al-Quran tersebut, akhirnya dia menemui satu perkara yang baik. Jadi ini yang penting, yang perlu kita ambil iktibar, yang perlu kita hijrahkan. 4 perkara ni yang bagi saya mulakan. Mulai malam ni ataupun esok, cari satu masa paling kurang dalam 1-2 ayat baca tafsir. Bukalah tafsir tu, baca apa yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian. Satukan umat dengan ajak kepada solat berjemaah. Ini bukan tanggungjawab AJK masjid je nak fikir, bukan tanggungjawab AJK surau je nak fikir, tapi tuan-tuan sendiri kena ada fikir bagaimana untuk bawa jiran tuan-tuan yang susah datang ke surau untuk datang semayang kat surau. Apa lain? Kukuhkan ekonomi umat Islam, jaga akhlak Islamiah. Kenapa saya sebut beberapa perkara ni? Tuan-tuan boleh buka surah Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah kepada Tuhan rumah ini. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju', iaitu dialah yang memberi makan kepada orang yang lapar, dan wa amanahum min khauf, dan dia merasa dan dia memberikan keamanan kepada orang yang takut. Dalam surah Quraisy ni tuan, dia ada 3 elemen penting. Pertamanya, kita kena sembah pada Allah. Bila kita sembah pada Allah, dia akan muncul 2 perkara yang sangat manusia idamkan. Apa dia? Makanan, atau dalam arti kata lain ekonomi. Dan yang kedua apa dia? Keamanan. Manusia ni nak keamanan. Jadi sebab itu yang saya sebutkan sini, yang pertama kita kena pentingkan ekonomi dan jaga akhlak Islamiah. Bila mana kita jaga akhlak Islamiah, kita Muslim, saudara mara kita akan merasa aman dengan apa yang kita lakukan. Sebab itu ini 4 perkara ni yang saya simpulkan supaya kita mengamalkan sesuatu perkara. Ada perkara yang kita nak bawa balik ketika mana balik daripada surau ni, insya-Allah. Dan ini beberapa tokoh-tokoh kemerdekaan negara kita. Syekh Abdullah Fahim, tuan-tuan mungkin ada yang tak tahu sejarah bagaimana Tunku Abdul Rahman meminta pandangan tarikh kepada Syekh Abdullah Fahim. Syekh Abdullah Fahim ni merupakan datuk kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi, kan, seorang ulama falak yang hebat di
Pulau Pinang ada kompleks falaknya kan, kompleks falaknya. Jadi dialah yang menetapkan tarikh 31 Ogos 1957. Sebenarnya tarikh tersebut tuan-tuan bukannya kita nak pilih 31 Ogos tersebut, tapi Syekh Abdullah Fahim ni adalah memilih tarikh kalender Islam ketika itu. Dalam, kalau tuan-tuan, saya dulu belajar falak di USIM, bila kami belajar tersebut, ada antaranya antara Ustaz Anafiah Abdul Razak, kalau tuan-tuan kenal, pakar rujuk falak di Johor. Dia mengatakan bahawa bila mana kita nak buat sesuatu perkara yang penting, kita kena buat awal bulan 1 ataupun ke-15, 1 ataupun 15 antara tarikh tersebut. Bila buat 16 atau selepas tersebut, kebiasaannya agak sukar dia membangun. Kadang-kadang orang minta nasihat bila nak buka kedai yang baik. Ini bukan ilmu nujum tuan-tuan, tapi ini ilmu falak. Ilmu falak ni tuan-tuan, sebab itulah Syekh Abdul Fahim memilih tarikh 31 Ogos, sebab masa tu adalah ketika awal Safar, tak salah saya, awal bulan Safar. Sebab tu kita kena belajar juga falak. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, anak-anak yang lahir kebiasaannya akhir bulan, lepas daripada 16 hari bulan Islam tu, kebiasaannya dia ada banyak sakit sikit, selalu demam, selalu ni kan. Sebab apa? Sebab antibody dia kurang kuat sikit. Ini berkaitan dengan kehidupan, dengan alam, berkaitan dengan ilmu falak yang kita tak belajar pun sekarang. Kita kurang belajar. Ini adalah 3 orang tentera laut yang mengangkat menaikkan bendera Malaysia. Ini tuan-tuan, Syekh Ahmad Said Al-Linggi, seorang mufti Negeri Sembilan yang diamanahkan untuk membaca doa ketika kemerdekaan. Ketika dulu Tuanku Abdul Rahman, siapa kita punya ni yang Duta Agong pertama tu, Tuanku Abdul Rahman juga kan nama dia kan. Dia dipilih daripada Negeri Sembilan. Jadi jemaah Raja-Raja Melayu ketika itu memilih Tuanku Abdul Rahman ni untuk menjadi yang di-Pertuan Besar, yang di-Pertuan Agong. Jadi dengan automatiknya mufti yang selayaknya untuk baca doa ketika itu adalah mufti Negeri Sembilan. Sebab itulah Syekh Ahmad Said Al-Linggi ni dipilih untuk membacakan doa kemerdekaan. Ketika itu tak ada lagi jawatan mufti wilayah persekutuan, tak ada lagi. Tapi yang paling ada masa tu adalah mengikut ranking ketika itu. Sebab itulah Syekh Ahmad, kita ni beruntung kita duduk kat Negeri Sembilan. Jadi Syekh Ahmad Said Al-Linggi ni lah yang membacakan doa kemerdekaan. Dan ini Tan Sri Hasan, almarhum Tan Sri Hasan Azhari, melaungkan azan ketika mana hari kemerdekaan. Makna kata tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh tengok balik di YouTube klip-klip video lama tersebut, bila mana Tuanku Abdul Rahman melaungkan merdeka tersebut, diikuti dengan tembakan das-das meriam. Dan diikuti tembakan das meriam tersebut, barulah Tan Sri Hasan Azhari mengazan masa itu berkumandang dalam stadium tersebut, dan akhirnya diakhiri dengan doa daripada Syekh Ahmad Said Al-Linggi ini tersebut. Jadi makna kata kemerdekaan kita ni bermula dengan agama kita sendiri. Tinggal lagi kita nak mempertahankan agama kita ataupun tak. Sebab tu waktu ini dan ketika ini kita perlulah berhijrah ke arah lebih baik dengan 4 perkara yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan kita akan lebih bermanfaat kepada umat kita insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.